Educat Studio. Naskah ini mengenai situasi yang boleh menyebabkan kita menjadi miskin dan sibuk yang disebabkan oleh kekurangan. Terdapat dua orang pengarang buku ini. Yang pertama ialah Cendil Mullainathan, seorang profesor ekonomi dari Universiti Harvard di Amerika Syarikat. Dan Eldar Shafee, seorang profesor psikologi dari Universiti Princeton. Dalam kajian jangka panjang dan projek pembasmian kemiskinan, pengarang mendapati bahawa wujud suatu fenomena yang lazim bahawa orang miskin akan menjadi lebih miskin dan orang kaya akan menjadi lebih kaya. Inilah antara persepsi masyarakat kita yang mendominasi pemikiran kita sejak sekian lama. Pengarang telah mengemukakan sudut pandangan yang lain, iaitu mereka yang sudah lama miskin, walaupun diberi sejumlah wang yang besar, cara mereka menggunakannya juga akhirnya akan menyebabkan kebangkrapan dan kemiskinan pada suatu masa kelak. Maksud kemiskinan ini bukan sahaja merujuk kekurangan wang, tetapi juga merujuk kekurangan masa, pengetahuan dan kemahiran. Sesetengah orang yang kekurangan wang, kekurangan hubungan interpersonal yang baik, dan berasa kekurangan sumber pun dapat dianggap sebagai miskin. Pengarang mendapati bahawa kemiskinan jangka panjang akan menyebabkan manusia menghadapi mentaliti kekurangan, dan mentaliti kekurangan ini ialah punca asas yang menjadikan orang miskin semakin miskin. Jadi, jika ingin mengatasi kemiskinan, orang miskin sangat perlu untuk memahami mentaliti kekurangan ini. Apakah itu mentaliti kekurangan? Apakah kemudaratannya? Mari kita ulas tentang buku ini daripada tiga aspek, iaitu pembentukan kekurangan, kemudaratan kekurangan dan pencegahan kekurangan. Bahagian pertama, mari kita lihat perkara pertama, apa itu kekurangan? Kekurangan yang disebutkan di sini bukanlah kekurangan material tetapi mentaliti. Keadaan ini sama seperti apabila sesuatu perkara akan mencapai tarikh akhir penghantaran, seseorang akan rasa terdesak. Sebagai contohnya, anda perlu menyiapkan kerja dan menyerahkan tugasan pada setiap hari Jumaat. Jika anda belum menyelesaikannya pada hari Khamis, pada masa ini, anda akan mula berasa cemas dan mula menumpukan perhatian pada kerja anda. Tiada apa-apa yang akan dan dapat mengganggu anda, kerana penyiapan kerja pada masa ini merupakan perkara yang paling mendesak, dan perkara lain boleh diketepikan berbanding dengan tugasan ini. Anda akan memasuki keadaan fokus, iaitu hanya berfokus pada kerja yang ada di tangan, dan pada masa ini juga, anda akan menerjah keadaan kekurangan. Selepas mendengar contoh ini, anda mungkin berasa bahawa keadaan kekurangan masih merupakan perkara yang baik, kerana membolehkan anda menyelesaikan tugas dengan lebih cekap. Sebenarnya, situasi ini memiliki faedah dan kepentingan ini, iaitu hal ini dapat membawa bonus fokus. Bonus fokus bermakna kita dapat menumpukan tenaga kita dan mencapai tahap perhatian yang tinggi dalam tempoh yang singkat, supaya kita dapat bekerja dengan dapatan dan hasil yang tinggi. Dengan bantuan bonus fokus, anda akan menggunakan sumber dengan sepenuhnya. Katakan tarikh akhir kerja anda semakin hampir, anda akan berasa keadaan mendesak yang berterusan, dan anda biasanya akan menyelesaikan kerja pada saat-saat akhir. Satu contoh lain ialah beberapa hari terakhir percutian, anda akan lebih menghargai masa. Ini merupakan bonus fokus yang dibawa oleh kekurangan kepada kita. Walaupun bonus fokus seperti ini boleh membawa faedah tertentu dalam jangka pendek, hal ini adalah tidak baik untuk kekal dalam mentaliti kekurangan ini dalam jangka masa yang lama. Perkara ini akan mengheret seseorang itu dalam kemiskinan dan memasuki kitaran kekurangan. Untuk memahami kitaran ini, kita mesti terlebih dahulu melihat akibat kekurangan. Bahagian kedua. Biasanya ketidakcukupan mempunyai 4 kesan. Kesan pertama ialah ketidakcukupan membawa kesan mengintip, iaitu jika anda melihat melalui tiup, anda hanya dapat melihat apa-apa yang ada di dalam tiup itu, dan anda tidak dapat melihat apa-apa yang ada di luar tiup. Biasanya keadaan ini kita gunakan untuk menggambarkan seseorang yang berfikiran sempit. Sebaik-baik sahaja kita menghadapi kekurangan, kita lebih cenderung untuk memberikan tumpuan kepada perkara yang paling memerlukan perhatian, dan akibatnya, kita mengabaikan perkara yang benar-benar penting, seperti perkara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Pengarang memberikan contoh, iaitu anggota bomba di Amerika Syarikat yang sering terlibat dalam kecemasan. Pada masa ini, anda mungkin berfikir bahawa kebanyakan anggota bomba berisiko terbunuh di tempat kejadian.
Sebenarnya, mengikut statistik, 20% ke 25% daripada anggota bomba meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya semasa perjalanan ke lokasi kebakaran. Apakah punca utama kematian mereka dalam kemalangan jalan raya? Tidak memakai tali pinggang keledar. Ya, jawapan yang ringkas tetapi berada di luar kotak pemikiran kita. Punca ini menyumbang hampir 80% daripada jumlah kemalangan. Adakah perkara ini sesuatu yang mustahil? Anggota bomba biasanya dilatih dengan disiplin yang ketat. Jadi, bagaimanakah mereka boleh mengabaikan pemakaian tali pinggang keledar? Ini boleh dijelaskan dengan kesan mengintip. Anda lihat apabila mereka mendengar penggera kebakaran dan menerima panggilan kecemasan, mereka akan memasuki keadaan kekurangan masa. Hal ini boleh menyebabkan beberapa perkara yang penting seperti soal keselamatan diabaikan. Kesan mengintip akan mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Contohnya, anda mungkin biasa berlari pada waktu pagi, tetapi hari ini terdapat banyak kerja, dan anda mungkin berasakan bahawa berlari tidak begitu penting, dan perkara paling penting ialah menyiapkan kerja dengan cepatnya. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, anda tahu bahawa menjaga kesihatan badan merupakan perkara yang paling penting. Tetapi dalam keadaan kekurangan, anda telah membuat keputusan yang menjejaskan nilai jangka panjang. Contoh lain ialah kita boleh melakukan eksperimen pemikiran. Sekarang anda cuba berfikir, apakah yang berwarna putih selain susu? Anda boleh menggunakan otak dan minda anda untuk berfikir, namun berapa banyak benda yang boleh anda fikirkan? Mungkin tidak lebih daripada 10. Tetapi ada cara untuk mengurangkan kesukaran eksperimen ini, iaitu pertanyaan terus kepada anda, apakah yang berwarna putih? Anda mungkin berfikir bahawa cahaya bulan itu putih, ombak itu putih, gading itu putih dan banyak lagi objek yang berwarna putih yang akan melintas dalam pemikiran anda. Tetapi jika saya bertanya, apakah yang berwarna putih selain susu? Perkataan, susu, sebenarnya yang menekan pemikiran anda. Ini sering dipanggil penindasan dalam psikologi. Kesan kedua ialah kekurangan juga boleh membawa peminjaman, iaitu seseorang lebih mudah menghabiskan sumber masa hadapan. Peminjaman yang disebutkan di sini bukan sekadar objek yang bernama wang. Orang sibuk pun sering meminjam masa. Sebagai contohnya, jika kerja minggu ini tidak dapat diselesaikan, hal ini akan ditunda ke minggu depan, dan kerja minggu depan akan ditunda ke minggu seterusnya lagi, dan kita akan berada dalam keadaan kekurangan untuk suatu tempoh masa yang lama. Keadaan ini menyebabkan seseorang itu mengabaikan amalan lain yang dapat menyelamatkannya, seperti pengurusan masa, pengurusan tenaga, dan peningkatan kecekapan kerja. Dalam jangka masa yang panjang, peminjaman boleh menjadikan seseorang itu lebih terdorong untuk terus berada dalam lingkungan kekurangan. Kesan ketiga ialah kekurangan akan menyebabkan kita tiada masa lapang. Sebagai contohnya, jika anda akan pergi melancong, anda perlu mengemas semua barang keperluan ke dalam beg, iaitu pakaian, peralatan mandian, peralatan digital dan lain-lain. Selepas mengemas barangan anda mendapati bahawa masih ada sedikit ruang, dan anda dapat memasukkan barang yang tidak begitu diperlukan, seperti beberapa buah majalah dan beberapa bungkus makanan ringan. Jika beg anda sangat kecil, anda mungkin mula berfikir, perlu atau tidak saya membawa barangan ini? Akibatnya, anda tidak dapat memasukkan barang lagi, dan untuk mendapatkan ruang, anda mungkin terpaksa mengeluarkan segala-galanya dan memasukkannya semula. Anda mungkin akan terus mengemas beg anda sehingga anda berasa puas hati, dan anda boleh berkata, nampaknya saya sudah menjimatkan lebih banyak ruang, bukan? Tetapi adakah anda tahu berapa banyak tenaga dan masa yang dihabiskan untuk menyelesaikan proses ini? Mengapakah orang miskin berasa hidupnya sangat memenatkan? Terlalu banyak proses pemikiran seperti ini yang mengganggu kehidupan dan pemikiran mereka. Jika anda membelanjakan RM1 pun perlu membuat pertimbangan dan perbandingan, cuba fikirkan sama ada lebih baik jika masa tersebut digunakan di tempat lain atas tujuan yang berbeza. Pemikiran seperti ini nampak sangat cekap, tetapi sebenarnya akan menyebabkan banyak beban mental. Beban ini akan menghabiskan dan memberatkan perhatian dan tenaga anda, dan seterusnya akan menghasilkan kesan mengintip, membuatkan anda hanya berfokus pada perkara di hadapan anda dan mengabaikan perkara yang sangat penting. Oleh itu, mempunyai masa lapang menjadi sangat penting. Dalam buku ini, terdapat satu kisah menarik yang diceritakan oleh pengarang.
Terdapat sebuah hospital yang berhadapan dengan masalah kekurangan bilik bedah setiap tahun. Hospital ini mempunyai 32 bilik bedah tetapi perlu mendepani lebih 30,000 pembedahan pada setiap tahun. Bilik bedah sentiasa penuh dan mereka selalu perlu menjalani pembedahan yang tidak dijangka. Doktor di hospital itu sentiasa berada dalam kebimbangan kerana apabila berlaku kecemasan, tarikh asal pembedahan yang dijadualkan terpaksa ditangguhkan. Doktor di hospital ini selalu menjalankan pembedahan yang terpaksa ditangguhkan. Dalam kes ini, seluruh kaki tangan hospital sentiasa berada dalam keadaan kekurangan. Bayangkan bahawa doktor selalu bekerja lebih masa tanpa berehat dengan secukupnya. Ini akan menyebabkan kecekapan kerja berkurangan, bilangan kesilapan terus meningkat dan sebagai akibatnya, pihak hospital perlu membayar kos yang tinggi untuk mendepani situasi yang sedemikian hampir pada setiap masa. Jadi, apakah langkah untuk menyelesaikan masalah ini? Anda mungkin berkata, mereka perlu membina beberapa bilik bedah lagi. Tetapi secara teori, tidak kira seberapa banyak bilik bedah yang ada atau ditambah, pasti tidak akan mencukupi kerana permintaan untuk pembedahan akan sentiasa jauh lebih banyak daripada bilangan bilik bedah. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka mengupah seorang penasihat untuk memberikan idea. Selepas penasihat itu memahami situasi hospital tersebut, beliau berkata, ini sangat mudah, bukankah hospital mempunyai 32 bilik bedah? Simpan satu bilik untuk kecemasan. Pengarah hospital menentang idea ini dan berkata, kami tidak mempunyai ruang yang cukup dan anda masih bercadang untuk menyimpan satu bilik. Bukankah ini satu pembaziran? Penasihat cuma berkata, anda cuba dulu. Hasil yang memeranjatkan. Percubaan atau inisiatif ini benar-benar berkesan. Kadar pembedahan meningkat sebanyak 5%, bilangan pembedahan yang diterima selepas jam 3 petang menurun hampir separuh dan kadar kesilapan pembedahan juga menurun dengan ketaranya. Mengapakah hal ini boleh berlaku? Sebenarnya inilah faedah mempunyai masa lapang. Sebenarnya, situasi ini hampir sama dengan orang miskin yang berhutang. Keupayaan orang miskin untuk menentang risiko adalah sangat rendah dan mereka akan menghadapi keadaan kekurangan sebaik-baik sahaja berlaku masalah. Sebagai contohnya, wang yang diterima pada setiap bulan hanya untuk membayar balik hutang yang terhutang pada bulan lepas. Akibatnya, kos sebenarnya sangat tinggi. Oleh itu, adalah sangat penting untuk mana-mana sistem mempunyai masa lapang tertentu. Hal ini bukan pembaziran sumber, tetapi jaminan untuk sistem beroperasi dengan lebih cekap. Kesan keempat yang paling penting, iaitu kekurangan lebar jalur. Apakah lebar jalur? Lebar jalur ialah keupayaan kita untuk mengira, memfokus, membuat keputusan, melaksanakan, dan menahan godaan. Kita memerlukan lebar jalur untuk menangani perkara harian dan rutin serta memikirkan masalah yang mendatang oleh sebab tidak ada masa dan terlalu banyak perkara yang perlu diberi perhatian akan turut menyebabkan lebar jalur tidak mencukupi dan minda akan penuh dengan perkara yang belum selesai dan mendesak. Keadaan tergesa-gesa ini menyebabkan mereka lebih mudah untuk membuat keputusan yang salah. Akhirnya, masa akan semakin berkurangan dan keadaan sama diulangi lagi dan begitulah seterusnya kitaran yang berlaku dalam kehidupan mereka. Bahagian ketiga. Secara ringkasnya, jika anda terlalu mengambil berat tentang sesuatu, anda akan sering mengehadkan tumpuan anda dan akan menjadi lebih sukar untuk diperoleh segala tujuannya. Inilah yang biasanya kita katakan, semakin anda ingin membuat dan mencetak wang, semakin kurang keupayaan anda untuk menghasilkan wang. Sebaliknya, jika anda memberikan tumpuan kepada keperluan orang lain dan cuba melayani orang lain dengan baiknya, pasti lebih mudah untuk anda menghasilkan wang dan pulangan yang anda cita-citakan. Kekurangan merupakan satu kitaran yang buruk. Jadi, apakah cara untuk mengelakkan keadaan sebegitu? Pengarang memberi kita 3 petua, menjimatkan lebar jalur, meninggalkan masa lapang dan menetapkan peringatan. Pertama, bagaimana untuk menjimatkan lebar jalur? Caranya ialah mengurangkan pilihan dalam kehidupan seharian. Mark Zuckerberg yang memakai pakaian yang sama pada setiap hari telah mengurangkan kerumitan untuk memilih baju. Fokus pada perkara yang benar-benar berbaloi. Kedua, mempunyai masa lapang. Jika anda tidak mempunyai wang, anda juga seharusnya meninggalkan sebahagian kecil untuk tujuan pelaburan. Anda boleh menyimpan wang secara tetap atau melabur dalam pendidikan anda untuk meningkatkan kemahiran dan tahap kognitif anda. Ketiga, menetapkan peringatan.
Orang miskin biasanya mempunyai beban lebar jalur yang terlalu banyak dan sering mengabaikan perkara penting tetapi tidak mendesak. Menetapkan peringatan sangat penting untuk menarik tumpuan kepada perkara yang amat penting. Kesimpulannya, buku ini memberikan konsep bahawa kekurangan ialah sejenis mentaliti. Apabila kita mempunyai mentaliti ini, kita akan terperosok ke dalam perangkap kekurangan dan mempunyai kesan mengintip iaitu hanya berfokus pada perkara yang mendesak dan mengabaikan perkara penting. Keadaan ini akan menyebabkan kita tidak mempunyai masa lapang dan tidak fleksibel dalam kerja dan kehidupan kita. Ini akan memudahkan kita untuk meminjam dan menggunakan terlalu banyak sumber masa hadapan. Ini juga akan mengurangkan lebar jalur kita, meningkatkan peluang untuk membuat keputusan yang salah dan akhirnya menyebabkan kita memasuki kitaran kekurangan. Akhirnya, kekurangan ialah sejenis mentaliti dan perbezaan antara orang miskin dengan orang kaya ialah penggunaan sumber dan kebolehan mereka sendiri. Kadang-kadang sedikit perubahan dalam mentaliti dan sedikit penyesuaian dalam rentak kehidupan akan mencetuskan kesan domino yang dapat mengubah kehidupan anda secara maksimum. Kuncinya ialah sama ada anda ingin menyingkirkan mentaliti yang lemah ataupun tidak. Suatu peringatan yang amat bermakna. Saya ucapkan tahniah kerana anda telah mendengar kupasan buku yang hebat pada hari ini. Saya percaya bahawa anda telah memperoleh suatu pengetahuan yang akan dapat menginspirasikan anda untuk terus kekal sukses, cemerlang dan terbaik. Terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi.